Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Akila mewakili kumpulan 1 dan hari ini kami akan membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu kesan agama dan kepercayaan terhadap kehidupan seharian. Secara generalnya, agama adalah satu kepercayaan atau ajaran yang dianut oleh seorang yang merupakan pedoman untuk membimbing manusia ke arah kehidupan yang sempurna. Oleh itu, agama dan kepercayaan ini diwujudkan bagi memenuhi keperluan manusia. Agama juga mempunyai makna yang lebih luas, yakni merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kohensif, dan kepercayaan ini pula melalui aspek ketuhanan. Seperti yang dijelaskan, agama dilihat sebagai satu fenomena masyarakat yang boleh dikesan melalui perlakuan, sikap, pernyataan dan benda-benda material. Terdapat juga perbezaan antara agama dan kepercayaan, iaitu agama ialah satu bentuk hubungan yang suci antara manusia dengan kuasa yang luar biasa serta adanya kepercayaan kepada kehidupan selepas mati dan kewujudan hukuman di atas segala perbuatan manusia. Kepercayaan pula membawa maksud masyarakat itu mempunyai sesuatu perkara dan dijelmakan dengan wujudnya pantang larang dan adat-adat dalam masyarakat tersebut. Pantang larang atau adat istiadat ini seterusnya diwarisi dari generasi ke generasi. Perbezaan antara agama dengan kepercayaan ini ialah kepercayaan ini tiada konsep kehidupan selepas mati serta pembalasan di atas segala perbuatan, baik ataupun buruk. Selain itu, agama juga mempunyai beberapa peranan ataupun kesan kepada manusia sebagai makhluk yang menghuni di dunia. Jadi peranan yang pertama ialah asas pembentukan nilai-nilai murni, di mana ia membentuk rohani, sasiah dan nilai-nilai murni dalam jiwa setiap manusia. Sudah menjadi fitrah manusia yang suka akan kebaikan, keamanan dan kedamaian. Dalam hal ini, dengan adanya agama, seseorang manusia itu akan terdidik dengan sifat-sifat terpuji seperti jujur, ikhlas, amanah, hormat menghormati dan sebagainya. Seterusnya, ia boleh ditakrifkan sebagai sumber undang-undang dan pemerintahan negara. Malaysia merupakan sebuah negara Islam dan perkara ini telah termaktub di bawah perkara Perlembagaan Persekutuan. Sebelum kedatangan Islam, tanah Melayu juga dipraktikkan Islam sebagai agama masyarakat Melayu. Dalam hal ini, agama Islam telah dijadikan asas dalam sistem pemerintahan dan perkara ini berlanjutan sehinggalah kemerdekaan dan terbentuknya Malaysia, dan kini agama Islam telah dijadikan asas dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan negara Malaysia. Agama dan kepercayaan ini juga telah memberi kesan kepada identiti para penganutnya. Hal ini dapat dilihat antaranya beberapa kaum terbesar di Malaysia seperti orang Melayu sendiri yang beragama Islam. Agama Islam telah diberikan identiti kepada masyarakat Melayu, di mana agama Islam telah menjadi asas kepada cara berpakaian, perlakuan, kesenian, adat, pemikiran dan seluruh gaya hidup orang Melayu. Begitu juga dengan kaum-kaum yang lain seperti India yang beragama Hindu. Jadi melalui agama, identiti mereka boleh dikenali melalui kesenian, pakaian, makanan dan sebagainya. Kesan yang terakhir adalah dalam memupuk paduan dalam masyarakat. Sebagai contoh, agama Islam yang terdapat banyak dalam Al-Quran dan hadis menyuruh hamba-hambanya tolong-menolong, bertolak ansur, bekerjasama antara manusia tanpa mengira bangsa dan juga keturunan mahupun agama yang dianuti. Islam telah menggalakkan juga seluruh manusia umat Islam yang agar saling kenal mengenali antara satu sama lain dan menjauhkan diri daripada persengketaan. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan objektif kajian. Bagi tugasan kali ini, kami telah mewujudkan 4 objektif kajian. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti definisi agama dan kepercayaan. Bagi objektif yang pertama ini, kami akan menguraikan lebih terperinci tentang maksud agama dan juga kepercayaan. Objektif yang kedua pula ialah mengkaji contoh kepercayaan mengikut agama dalam kehidupan seharian. Bagi objektif yang kedua ini, kami akan mengkaji contoh-contoh kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat yang berbilang kaum dan agama di negara kita ini. Sebagai contohnya, kami akan mengkaji kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat yang beragama Islam, masyarakat yang beragama Buddha dan sebagainya. Objektif yang ketiga pula ialah
mengkaji atau menganalisis sebab masyarakat mempunyai kepercayaan masing-masing. Bagi objektif yang ketiga ini, kami akan mengkaji sebab apa masyarakat di negara kita ini mempunyai kepercayaan yang berbeza mengikut agama masing-masing. Seterusnya ialah objektif yang keempat, iaitu objektif yang terakhir, mengkaji kesan agama dan kepercayaan terhadap kehidupan. Bagi objektif yang terakhir ini, kami akan mengkaji apa kesan yang dialami oleh kehidupan masyarakat apabila mereka mempunyai kepercayaan mengikut agama masing-masing. Okey, untuk bahagian kajian literature, keharmonian dan juga kemajmukan ini menjadikan negara Malaysia negara yang sering dicontohi oleh rakyat masyarakat antarabangsa. Kerana negara kita mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan banyak budaya, dan masyarakat kita kadang-kala berdepan dengan isu sensitif yang boleh menggugat ketenteraman dan juga keharmonian. Okey. Isu sensitif ini selalunya menyentuh soal perbezaan kefahaman antara agama dan juga kepercayaan budaya dan kaum masing-masing. Justru itu, perbezaan dan kepelbagaian ini perlu ditangani dan diuruskan sebaik mungkin untuk mengelakkan tercetusnya sebarang perkara yang tidak diingin. Apa agama yang ada di Malaysia? Okey, pelbagai definisi agama dikemukakan oleh para intelektual. Bahkan menurut kajian Wilfred S. Mates pada tahun 1992 menyatakan betapa sukarnya mentafsirkan agama secara tepat kerana agama dari segi bahasa yang bererti mengikat. Maksudnya agama adalah ketentuan hidup manusia berdasarkan satu ikatan antara alam rohani dengan alam gaib yang berkuasa terhadap dirinya dan juga dunia yang diketahuinya dan juga terhadap sesiapa yang rela memperhambakan diri. Okey. Agama juga boleh ditakrifkan sebagai hubungan antara manusia dengan sesuatu kuasa yang luar biasa yang dianggap dapat memberi perlindungan. Okey. Apa yang saya baca, hubungan yang dianggap suci ini membawa kepada rasa tunduk manusia kepadanya dan manusia mencintai dan mempercayai dan meminta perlindungan daripadanya. Yang kalau kita sebagai agama Islam, yang kita minta pada yang di atas, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, secara ringkasnya untuk agama Islam, kita boleh lihat sendiri agama Islam ni selamat, sejahtera, aman dan damai. Dengan rukun iman yang pertama, kepercayaan kepada tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad adalah pesuruhnya serta kepatuhannya kepada syariat Allah, sama ada suruhan atau larangan. Maksudnya kita sebagai rakyat sebagai umat Islam perlulah mengikut dan meninggalkan larangannya, mengikut perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kita sebagai umat Islam juga tahu yang dapat beza yang mana betul dan mana yang salah, mana yang boleh mendatangkan dosa dan mana yang boleh mendatangkan pahala. Kita juga sebagai penganutnya akan terikat dengan konsep iman, Islam, ihsan dan serta rukun iman dan juga rukun Islam. Untuk Buddha pula, yang mereka tekankan dalam agama mereka adalah yang bebas dari kejahilan. Pengasasnya adalah Siddhartha Gautama Buddha. Ajaran 4 kebenaran mulia mengenai alam, penderitaan, penyebab kepada penderitaan, penamatan nafsu dan juga jalan menuju kebenaran, iaitu jalan 8 lapisan. Perayaan mereka pula adalah mereka wajib merayakan menyambut perayaan Hari Wesak sebagai hari perayaan umumnya. Untuk agama Hindu pula, agama ini telah dikenali sebagai Sanatana Dharma, agama yang abadi. Ia merujuk sebagai budaya Vedic, iaitu kitab Veda yang diamalkan pada 3500 Masihi. Terdapat 3 dewa utama agama Hindu, iaitu Brahma, Vishnu dan juga Visa.
Konsep utama amalan penganut Hindu adalah Brahma, Samsara, Karma dengan Moksha. Antara ajaran berkenaan tugasan dan tanggungjawab serta antara ajarannya berkenaan tugas dan tanggungjawab setiap insan, kelahiran semula, perbuatan yang baik dan kebebasan dari putaran kelahiran dan kematian. Perayaan umumnya mereka telah merayakan atau menyambut perayaan umum seperti Thaipusam dan juga Hari Pogal. Untuk agama Kristian pula, agama ini dibawa oleh Yesus. Kitab sucinya adalah Bible. Dan 4 prinsip utama dalam ajaran Kristian ini adalah satu, Tuhan yang mencipta seluruh alam, berpegang kepada konsep Trinity. Ajaran Yesus hendaklah diikuti dan setiap orang akan diadili oleh Tuhan berasaskan tingkah lakunya di dunia. Maksudnya mereka akan percaya dan ikut setiap apa yang mereka buat akan diadili oleh Tuhan mereka berasaskan tingkah laku mereka di dunia, sama ada benda tu baik ataupun benda tu jahat. Okay. Perayaan umum mereka adalah hari Christmas yang sedia maklum pada 25 Disember, iaitu hari yang ditetapkan sebagai hari Christmas dan disambut oleh agama Kristian. Poin yang kedua, saya akan sentuh kepada konflik berkaitan isu kepercayaan dan juga agama terhadap kehidupan seharian. Okay. Secara amnya dapat dinyatakan disebabkan tiada data yang tepat, sebab setiap tahun data dia akan berubah sebab pelbagai isu dan pelbagai konflik yang akan berlaku setiap tahun di antara agama dan juga kepercayaan. Okey. Namun kajian yang telah saya buat dengan membaca data-data daripada internet, saya dapati banyak dalam bentuk fakta kes, tetapi sedikit dalam konteks yang memberi impak besar dan membahayakan kepada keselamatan negara. Perkembangan hubungan masyarakat Malaysia amnya dapat digambarkan melalui rentasan perkembangan setiap sejarah ataupun setiap perkara yang berlaku. Okey. Poin yang ketiga, saya akan sentuh kepada kewujudan konflik terhadap kepercayaan dan agama terhadap kehidupan seharian. Okey. Agama dan falsafah hidup dan warna kulit, bahasa dan perbezaan budaya. Di Malaysia berlakunya banyak provokasi negatif seperti bom jangka, Arab Spring, teori domino, api dalam sekam dan lain-lain. Antara faktor pencetusnya isu-isu konflik masyarakat ni adalah yang pertamanya ekonomi. Maksudnya secara umumnya masyarakat Malaysia menghadapi masalah kewangan, pengurusan pendidikan, pembangunan kawasan industri dan juga projek perumahan. Justru ramai antara mereka yang berpindah ke pekan serta bandar untuk mencari nafkah. Maksudnya mereka percaya yang rezeki tu ada di pekan ataupun bandar je, di kampung tiada. Fenomena tersebut membawa satu lagi masalah apabila mereka menghadapi masalah kewangan untuk menampung keperluan hidup di bandar. Kesannya berlakunya keciciran dan pendidikan anak-anak dan potensi melakukan aktiviti jenayah adalah tinggi, seperti pergaulan bebas. Yang keduanya adalah sosial dan politik. Isu sosial ni ketara sebab fenomena kawasan pendapatan padat dan juga kawasan setinggan, rumah flat, kondo rakyat, rumah murah dan pendapatan haram. Penduduknya yang tidak terurus tersebut menjadi lebih buruk lagi apabila wujudnya ketidakseimbangan sosial antara kaum, antara gejala sosial budaya segelintir penganut yang mengamal sifat benci-membenci terhadap agama lain. Kiranya tiada kesefahaman antara kaum lah. Sepatutnya kita di Malaysia ni adalah rakyat yang berbelang kaum, jadi kita perlu baik dengan semua orang dan tiada masalah. Konflik agama pula boleh tercetusnya peningkatan gejala sosial seperti pergaulan bebas, tiada pemantauan dari keluarga, masalah berdadah, mencuri, pecah rumah dan sebagainya. Okey.
Lepas tu seterusnya adalah salah faham antara pendidikan dan juga persekitaran sosial yang tidak menyumbang kepada didikan moral dan juga agama tidak berlaku secukupnya. Okey. Sedia yang kita tahu di sekolah sekarang ni telah diterapkan dengan pembelajaran pendidikan sivik dan juga pendidikan moral. Dalam dua mata pelajaran ini, dia mengajar supaya kita menjadi seorang insan yang berguna kepada masyarakat dan juga insan yang berguna kepada semua orang, supaya kita jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi dengan adanya dua mata pelajaran ini, sepatutnya dia membawa masyarakat kita ni lebih teratur dan juga lebih berpendidikan dalam kesefahaman antara kaum ni. Tapi sebaliknya, dia lebih tekan kepada anak muda yang zaman sekarang ni dan juga golongan-golongan dewasa yang kadang-kadang tidak memahami keadaan sekeliling. Okey. Selain itu, turut diambil kira juga pencetus konflik agama dalam era yang moden ni, kerana kita diperluaskan dengan sosial media. So kadang-kadang anak muda ni dia sharekan dengan benda-benda yang tak sahih, benda-benda yang tak baik, benda-benda yang boleh mendatangkan keburukan di kemudian harinya. Jadi kita sebagai orang yang dipertanggungjawabkan atas sosial media, kita perlulah sharekan benda-benda yang baik, benda-benda yang boleh mendatangkan manfaat pada orang lain, benda-benda yang boleh mendatangkan kebaikan kepada orang lain, supaya benda tu tidak tersebarnya fitnah yang boleh memburukkan masyarakat lain. Poin yang terakhir, saya akan tegaskan kepada kesan daripada permasalahan kepercayaan dan agama yang berlaku di Malaysia. Okey. Dia terbahagi kepada dua, iaitu konflik yang berlaku secara eksternal, iaitu luaran, dan juga konflik yang berlaku secara internal, iaitu dalaman. Okey. Secara jelasnya, kalau kita tengok dekat Malaysia ni, banyak peristiwa yang berlaku konflik antara kaum. Sebagai contoh, kalau konflik antara eksternal ni, peristiwa berdarah yang sedia maklum yang kita tahu adalah 13 Mei 1969 di Kuala Lumpur, yang melibatkan 196 kematian, 180 orang tercedera dan lain-lain kemusnahan, yang rakyat diperalatkan golongan politik. Rusuhan kaum yang sedia maklum, kita tahu 13 Mei itu adalah orang cakap peristiwa yang sangat bersejarah dalam negara kita. Okey. Yang keduanya adalah perarakan kepala lembu dan juga kepala kinzir, yang boleh dikatakan benda tu isu sensitif antara kaum, kerana kita tahu sedia maklum lembu dan juga kinzir adalah dua binatang yang berbeza yang menjadi salah satu orang cakap isu antara perkauman, yang boleh mendatangkan isu yang tidak baik. Okey. Yang seterusnya adalah isu kalimah Allah sekitar tahun 2013 dan juga tahun 2014. Okey. Yang untuk konflik yang berlaku secara internal pula, dalaman adalah ajaran sesat. Sedia maklum, negara kita ni popular dengan ajaran sesat. Contohnya Ayah Pin, Hasan Anak Rimau, Nabi Rasul dan sebagainya. Okey. Yang keduanya adalah politik dan kepartian dan persaingan merebut kerusi. Okey. Kalau kita tengok, kalau politik di negara kita ni, boleh melibatkan rusuhan kaum ataupun pergaduhan antara kaum, kerana mereka mahu menegakkan apa yang mereka rasa betul, dan apa yang mereka rasa yang betul tu ada yang kata salah, yang salah tu ada yang kata betul. So masing-masing
berusaha untuk menaikkan diri. So daripada situ mereka tidak memikirkan keadaan negara seandainya mereka salah memberi info ataupun salah memberi benda-benda yang tak sepatutnya mereka buat. Sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab, kita perlulah memilih benda yang sepatutnya yang baik untuk rakyat dan juga untuk semua orang. Jadi saya akan menerangkan mengenai perbezaan agama dan kepercayaan. Agama adalah satu bentuk hubungan di antara manusia dengan kuasa luar biasa, serta ada yang percaya dengan kehidupan selepas kematian serta wujud hukuman bagi segala perbuatan yang manusia telah lakukan. Untuk kepercayaan pula adalah sesebuah masyarakat mempercayai akan sesuatu dengan wujudnya pantang-larang atau adat-adat dalam sesebuah masyarakat tersebut. Dan selalunya pantang-larang atau adat-adat ini akan diwarisi dari generasi ke generasi. Untuk pembahagian agama, dekat dunia ni kita mempunyai dua jenis agama, iaitu agama samawi dan agama ciptaan manusia. Agama samawi itu adalah agama yang bersumberkan wahyu daripada Tuhan seperti agama Islam dan agama Kristian. Untuk agama ciptaan manusia pula adalah agama yang diilhamkan dan dilahirkan oleh falsafah manusia seperti agama animisme, Confucius, Hindu, Sikh, Tao, Shinto dan primitif. Seterusnya adalah mengenai kepercayaan mengikut agama. Di masa yang seperti kita tahu, kita mempunyai pelbagai jenis agama dan kepercayaan yang hidup bersama. Antaranya agama Islam, agama Buddha, agama Hindu dan agama Kristian. Untuk agama Islam dianuti oleh orang Melayu dan majoritinya adalah Bumiputra, dan kita mengamalkan kepercayaan kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kita merayakan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha dan Hari Keputeraan Nabi Muhammad, dan kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita juga tidak boleh makan benda yang telah diharamkan. Untuk agama Buddha dianuti oleh kaum Cina dan mereka mengamalkan ajaran Siddhartha Gautama yang bermula di India. Mereka merayakan Hari Tahun Baru Cina, Hari Wesak dan Pesta Kuih Bulan, dan mereka mempercayai kehidupan selepas kematian, dan kaum Cina mempercayai nasib dan tuah yang mereka sebut sebagai Om dan Feng Shui. Untuk agama Hindu dianuti oleh kaum India dan mereka mengamalkan kepercayaan kepada dewa-dewi. Perayaan yang mereka merayakan adalah Deepavali, Taipusam dan Pesta Pongal, dan mereka mempercayai balasan buruk selepas kematian. Untuk agama Kristian dianuti oleh orang Cina, India dan Bumiputra yang bukan Islam, dan mereka mengamalkan kepercayaan kepada Nabi Isa sebagai anak Tuhan yang digelar sebagai Jesus Kristus, dan mereka merayakan hari Christmas, hari Easter dan Tahun Baru. Dan bagi anak yang baru lahir, mereka akan membaptiskan anak mereka dan mereka bersembahyang di gereja. Kenapa masyarakat mempunyai kepercayaan masing-masing adalah yang pertama, kita bertengok untuk menyediakan identiti kepada penganut-penganutnya. Yang kedua adalah menyediakan suatu asas yang kukuh untuk menghadapi situasi yang sentiasa berubah. Yang ketiga adalah untuk mempunyai sikap menghormati, memahami dan saling bertoleransi terhadap kepelbagaian agama dan kepercayaan yang telah diterapkan masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Seterusnya adalah mengenai kesan agama dan kepercayaan terhadap kehidupan seharian. Kita boleh tengok, pertama adalah masyarakat tidak melakukan perkara mungkar. Yang kedua, masyarakat mempunyai sikap prihatin di dalam diri mereka. Dan yang ketiga adalah masyarakat kurang melibatkan diri dalam kegiatan jenayah. Cabaran yang dihadapi oleh masyarakat apabila mereka tidak mengamalkan agama dan kepercayaan dalam kehidupan mereka adalah mereka tiada pendedahan tentang amalan agama dan budaya lain, dan mereka tiada sensitiviti tentang agama lain yang sepatutnya mereka menghormati agama tersebut, dan boleh juga mewujudkan masalah sosial.
Jadi cabaran yang wujud inilah kita perlu mencari jalan penyelesaiannya agar masalah-masalah yang telah disebutkan kita dapat banteras melalui seperti undang-undang, kempen melalui forum keagamaan, risalah, media massa serta melalui kerajaan. Jadi semua ini perlu dibantu bersama-sama agar apa yang kita mahukan kita dapat melaksanakan dengan baik dan masalah tersebut berjaya untuk diselesaikan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kesimpulan ataupun rumusan daripada kajian ini. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Dan melalui kepelbagaian ini telah disimpulkan dengan lebih tepat sebagai satu masyarakat etosentrik yang mana bangsa menjadi asas pengenalan diri bagi setiap masyarakat di Malaysia. Kita mampu untuk hidup dalam sebuah negara yang mempunyai pelbagai kepercayaan tanpa lahir sedikit rasa tidak senang hati ataupun membenci agama lain. Dan walaupun Persekutuan telah memutuskan agama Islam sebagai agama rasmi negara ini, agama dan kepercayaan lain dibolehkan untuk diamalkan di negara ini untuk memantapkan lagi perpaduan dalam kalangan masyarakat ataupun rakyat di Malaysia. Kita dapat simpulkan bahawa agama merupakan tonggak ataupun tulang belakang bagi setiap individu yang hidup di muka bumi ini. Ia adalah pegangan dan panduan kita untuk menjalani kehidupan seharian. Keagamaan dan kerohanian juga merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan sahsia dan identiti sesebuah negara.